ialah pelaburan terbaik bagi membina masa depan negara yang cerah. Kementerian Pendidikan akan terus menerima peruntukan terbesar, iaitu sebanyak RM55.6 bilion berbanding RM52.6 bilion. Bantuan awal persekolahan selama ini telah meringankan beban ibu bapa berpendapatan RM3,000 ke bawah untuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bermula tahun ini, bantuan awal persekolahan ataupun BAP telah dinaikkan kepada RM150 berbanding RM100. Dan bagi tahun hadapan 2023, sukacita diumumkan bantuan awal persekolahan akan diberikan kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapanya. Sebagai contoh, jika sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak bersekolah, maka mereka layak menerima BAP sebanyak RM450. InsyaAllah, bantuan ini akan disalurkan pada Januari 2023 dan diharap dapat meringankan beban ibu bapa yang menyara anak-anak bersekolah. Peruntukan disediakan untuk BAP ini adalah sebanyak RM825 juta, iaitu jauh melebihi peruntukan tahun ini sebanyak RM450 juta. Rancangan makanan tambahan telah dilaksanakan sejak 1979 bagi memastikan murid daripada keluarga susah mendapat khasiat makanan yang diperlukan. Seperti saya umumkan, semasa bajet 2022, kerajaan telah menambah baik RMT dengan menyediakan bekalan susu pada setiap hari persekolahan anak-anak. Bagi terus menambah baik program ini, kerajaan akan menaikkan kadar makanan bermasak RMT daripada RM2.50 kepada RM3.50 untuk Semenanjung dan RM3 kepada RM4 bagi Sabah, Sarawak dan Labuan. Kenaikan kadar ini akan berkuat kuasa pada bulan ini juga. Sejumlah RM777 juta disediakan, iaitu peningkatan signifikan berbanding RM280 juta pada tahun 2020 atas perluasan penerima, kenaikan kadar dan penyediaan bekalan susu setiap hari. Dengan itu, lebih 800,000 murid serta 7,300 pengusaha makanan dan pembekal susu tempatan akan menerima manfaat daripada penambahbaikan ini. Bagi tahun hadapan, sejumlah RM2.3 bilion diperuntukkan untuk menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif dan selamat buat murid-murid sekolah. Ini merupakan peningkatan ketara berbanding peruntukan RM1.7 bilion bagi tahun ini. Dari jumlah tersebut, RM1.1 bilion disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah, merangkumi sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil serta sekolah agama. Sejumlah RM1.2 bilion pula disediakan untuk menaik taraf infrastruktur sekolah daif, terutamanya bagi menggantikan bangunan kayu lama untuk keselesaan khususnya anak-anak di Sabah dan Sarawak dengan melibatkan 123 projek di Sabah dan 182 projek di Sarawak. Bagi memenuhi keperluan penduduk setempat, kerajaan pada tahun 2023 akan mula membina 5 buah sekolah baru dengan kos RM430 juta, melibatkan SMK Nabalu Sabah, SMK Dudong Sarawak, SK Paya Dusun Terengganu, SK Cyberjaya 2 dan SMK Denai Alam Selangor. Tan Sri Yang di-Pertua, pencapaian pendidikan tinggi negara terus membanggakan pada mata global. Bagi tahun hadapan, Kementerian Pengajian Tinggi akan diperuntukkan sejumlah RM15.1 bilion. Kerajaan komited untuk memastikan anak-anak keluarga Malaysia meneruskan pengajian hingga ke Menara Gading. Secara keseluruhan, RM3.8 bilion disediakan sebagai biasiswa dan pinjaman pendidikan bagi manfaat anak bangsa. Atas keprihatinan Yang Berhormat Perdana Menteri, allowance sara hidup bagi pelajar MARA dan Petronas telah dinaikkan. Sebagai tambahan, sukacita diumumkan kadar allowance sara hidup tajaan JPA bagi pelajar dan pegawai dalam negara akan diseragamkan dan dinaikkan sebanyak RM100 sebulan bagi semua peringkat pengajian, menjadikan allowance sara hidup tajaan JPA antara RM730 hingga RM980 sebulan. Kemudahan pendidikan buat anak-anak Bumiputera, khususnya dari keluarga susah, akan terus diberi perhatian. Tahun hadapan, sebahagian besar daripada peruntukan RM6.6 bilion kepada MARA, Yayasan Penderaju dan UiTM adalah untuk menyediakan Bumiputera dengan akses pinjaman pendidikan serta peluang mengikuti bidang profesional seperti kejuruteraan. Semasa jelajah bajet 2023, saya berpeluang melawat USM untuk melihat sendiri usaha mereka memasang sistem solar fotovolta di 90 lokasi bagi membekalkan tenaga bersih di kampus USM. Maka kerajaan menyediakan RM10 juta bagi menggalakkan universiti awam membudayakan inisiatif kampus hijau. Lebih RM300 juta juga disediakan bagi kerja-kerja menaik taraf dan menyelenggara kemudahan universiti awam. Seperkara lagi, jaringan digital di gedung-gedung ilmu juga akan terus ditambah baik. Projek Malaysia Research dan Education Network ni MyREN
Di Universiti Awam, Politeknik dan Komuniti diteruskan bagi menaik taraf kapasiti bandwidth dengan peruntukan 35 juta ringgit. Tanggal 2 Jun telah dipilih sebagai Hari TVET Negara. Kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 55% lepasan SPM akan melanjutkan pengajian dalam bidang TVET menjelang 2025. Selaras dengan agenda memperkasa TVET yang diterajui oleh Majlis TVET Negara, sejumlah 6.7 bilion ringgit disediakan di bawah 7 kementerian utama yang melaksanakan pelbagai inisiatif TVET. Antaranya, 180 juta ringgit disediakan sebagai dana latihan TVET kepada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran bagi menyediakan pinjaman untuk manfaat 12,000 pelatih yang mengikuti program Persijilan Kemahiran Malaysia. Kerajaan juga akan meneruskan program sistem latihan dual nasional dengan peruntukan 20 juta ringgit untuk manfaat 3,000 pelatih. Kerajaan bercadang untuk melanjutkan sehingga 2024 pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM8,000 untuk simpanan bersih tahunan dalam skim simpanan pendidikan nasional. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini telah bersetuju untuk menaikkan kadar pinjaman PTPTN serta menyediakan pinjaman komputer untuk kumpulan M40 selain mengecualikan bayaran balik pinjaman PTPTN kepada semua pelajar yang mendapat ijazah sarjana muda kelas pertama. Kepada peminjam PTPTN yang perlu membayar hutang mereka, tanggungjawab itu hendaklah dilunaskan. Ini sudah jelas malah menjadi tuntutan dalam agama. Jika tidak dibayar, kita menafikan hak anak-anak keluarga Malaysia untuk meraih peluang yang sama. Bagi memudahkan pembayaran dan memupuk sikap bertanggungjawab, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 1 November 2022 hingga 30 April 2023 dengan kadar yang berikut. Pertama, diskaun 20% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Kedua, diskaun 15% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Dan ketiga, diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Tan Sri Yang di-Pertua, Majlis Perumahan Mampu Milik Negara telah menyasarkan pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik di seluruh negara menjelang 2025. Untuk menggalakkan pemilikan rumah pertama, sebelum ini duty stamp bagi rumah bernilai 500,000 ke bawah telah dikecualikan sepenuhnya hingga akhir tahun 2025. Sukacita saya umumkan, berhubung urusan surat cara pindah milik harta tanah dan perjanjian pinjaman bagi rumah bernilai lebih 500,000 hingga 1 juta ringgit, pengecualian bayaran duty stamp akan dinaikkan daripada 50 kepada 75% hingga 31 Disember 2023. Sebagai contoh, pengecualian 100% atas pembelian rumah bernilai RM300,000 bakal menjimatkan RM6,500, sementara pengecualian 75% atas pembelian rumah RM750,000 bakal menjimatkan wang rakyat sebanyak RM15,000. Pada masa ini, pengecualian duty stamp sepenuhnya diberikan ke atas surat cara pindah milik harta tanah antara suami isteri, tetapi hanya 50% kepada ibu bapa dan anak. Memandangkan kasih sayang antara ibu bapa dan anak tidak mungkinlah separuh, kerajaan bercadang mulai tahun 2023 semua pindah milik harta tanah atas dasar kasih sayang antara keluarga seperti daripada suami kepada isteri, bapa kepada anak atau datuk kepada cucu hanya dikenakan duty stamp sebanyak RM10. Tahun hadapan, peruntukan bagi bina baru dan baik pulih rumah di luar bandar yang ditingkatkan daripada 360 juta kepada 460 juta ringgit. Di samping itu, kadar siling bantuan bina baru rumah turut dinaikkan. Contohnya, daripada RM68,000 kepada RM79,000 seunit di Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, 3,000 rumah baru akan dibina dengan lebih separuhnya daripadanya di Sabah dan Sarawak. Untuk kawasan bandar pula, program perumahan rakyat ataupun PPR disediakan peruntukan RM367 juta termasuk projek baharu di Marang, Terengganu dan Arau Perlis untuk manfaat 12,400 bakal penghuni baru. Program rumah mesra rakyat pula melibatkan pembinaan 4,250 unit rumah dengan peruntukan RM358 juta. Syarikat Jaminan Kredit Perumahan ataupun SJKP menyediakan jaminan kerajaan atas pinjaman perumahan terutamanya untuk membantu peminjam tanpa pendapatan tetap seperti pekerja e-hailing yang telah membantu lebih 14,000 peminjam. Bagi membantu sehingga 12,000 peminjam pada tahun 2023, kemudahan jaminan kerajaan melalui SJKP akan ditingkatkan sebanyak RM3 bilion.
Tim MOF telah bertemu Kak Nur Aisyah semasa mengadakan lawatan ke PPR Lembah Subang 1. Sebagai ketua komuniti yang disegani, beliau amat aktif dan sering bekerjasama dengan pihak PBT dan Yayasan Hasanah dalam menyumbang kepada pembangunan komuniti menerusi program keusahawanan dan pemerkasaan wanita demi membolehkan mereka berdikari. Sapu tangan batik saya hari ini juga ialah hasil tangan usahawan wanita di PPR. Dalam membina persekitaran komuniti yang harmoni, kerajaan komited untuk pertama, memastikan kondisi rumah strata kos rendah dan sederhana yang selamat dengan menyelenggara termasuk mengganti lift-lift usang dengan peruntukan RM290 juta. Kedua, meningkatkan khidmat kesihatan bergerak antaranya di kawasan rumah kos rendah dengan peruntukan RM22 juta. Ketiga, menyediakan kelas pemulihan untuk anak-anak penghuni rumah kos rendah yang tercicir pembelajaran semasa pandemik COVID-19. Dan keempat, mempergiat aktiviti peningkatan pendapatan oleh Yayasan Hasanah antaranya membantu pengusaha makanan memanfaatkan platform Cloud Kitchen. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi menggalakkan keluarga Malaysia menggunakan pengangkutan awam